السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin biqiraatih. Jadi kita masih lagi sedang bincangkan muqaddimah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Jadi hari ini kita sambung perenggan yang kedua daripada muqaddimah Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Imam Nawawi berkata, wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين إلى آخره. Jadi dalam perenggan yang kedua, Imam Nawawi radhiyallahu anhu memulakannya dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi untuk pengetahuan kita bersama, untuk membincangkan permasalahan asy-syahadah, jadi kita boleh sama-sama merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya ini adalah ayat yang disunatkan kita membacanya setiap kali selepas solat fardu. Jadi ayat ini bermaksud syahidallah, Allah bersaksi, annahu sesungguhnya dia la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, wal malaikatu dan malaikat-malaikat, wa ulul ilmi dan mereka yang mempunyai ilmu, qa'iman bil qisti mereka menegakkan keadilan, la ilaha illahu wal azizul hakim, tiada Tuhan melainkan dia, dialah yang maha gagah dan dialah maha bijaksana. Jadi pertama sekali daripada ayat yang dituntut agar kita menjadikannya sebagai wirid selepas semayang, ayat ini menyatakan bahawa ada satu perkara, iaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jadi inilah satu hakikat kenyataan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana sesuatu dakwaan, apabila sesuatu dakwaan dibangkitkan di dalam mahkamah, maka hakim akan bertanya, adakah terdapat saksi terhadap dakwaan tersebut. Jadi sekarang ni kita ada satu kenyataan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi persoalannya, siapakah yang akan menjadi saksi terhadap kenyataan tersebut ialah kenyataan yang benar. Jadi pertama sekali yang kita maklum,
Yang nak menjadi saksi ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang maha mengetahui. Dialah yang mengetahui tentang dirinya sendiri. Dialah yang mengetahui tentang kesempurnaannya. Dialah yang mengetahui bahawa benda lain tidak layak menjadi Tuhan. Jadi itu ialah saksi yang pertama. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dirinya saksi kepada kenyataan la ilaha illallah. Lepas itu kedua, kumpulan kedua yang menjadi saksi ialah wal malaikatu. Malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat ialah makhluk yang amat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan ibadat mereka yang berpanjangan, maka mereka dikurniakan dengan asyuhud, penyaksian. Jadi sebab itulah kita maklum, ada malaikat yang sentiasa sujud selama-lamanya. Ada malaikat yang berdiri selama-lamanya. Ada malaikat yang rukuk selama-lamanya. Jadi disebabkan ibadat yang mereka amalkan, yang mereka lazimi, yang mereka istiqomah di dalamnya, maka mereka tadi dikurniakan dengan pembukaan hijab. Apabila mereka dibukakan hijab, maka mereka lah yang menjadi saksi. Memang sebenarnya lah la ilaha illallah. Memang sebenarnya lah tiada yang disembah, tiada yang berkuasa, tiada yang menjadi tempat pergantungan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi kerana dirinya mempunyai kesempurnaan ilmu. Dia yang maha mengetahui tentang hak kebenaran. Adapun malaikat, mereka tadi menjadi saksi kerana mereka lah makhluk yang paling mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kumpulan ketiga yang menjadi saksi yang dinyatakan dalam ayat ke-18 daripada surah Ali Imran ni ialah wa ulul ilmi, ialah orang yang mempunyai ilmu. Jadi inilah dari kalangan manusia. Maksud dari kalangan manusia seluruhnya. Kan daripada zaman Nabi Adam sehinggalah kiamat. Siapakah manusia yang menjadi saksi? Ialah manusia yang diistilahkan sebagai ulul ilmi. Manusia yang mempunyai ilmu yang bermanfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebagaimana kita bincang tadi, bagaimanakah malaikat layak menjadi saksi? Kerana malaikat dia mempunyai satu sifat, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak menderhakai apa saja arahan Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa saja mereka diperintahkan. Jadi disebabkan ketaatan malaikat-malaikat alaihi wassalatu wassalam, maka mereka diangkat darjat sebagai saksi kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faedah Allah Taala bagi tahu malaikat tadi supaya kita menilai diri kita. Adakah kita tadi mentaati semua arahan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita tadi memahami tuntutan arahan tersebut? Kerana sekiranya kita beramal seperti mana amalan yang dituntut, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita ketahui bahawa amalan yang kita buat akan mendatangkan ilmu kepada diri kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi dia ialah satu ilmu yang datang dengan sebab ketaatan. Sebagaimana malaikat, kan dia tak perlu kepada sekolah, kan dia tak perlu kepada pengajian, tetapi dia beribadat dalam tempoh masa yang panjang, maka Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka ilmu sehingga mereka layak menjadi saksi. Begitu juga manusia dan jin, kan, yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dituntut ke atas mereka ialah wattaqullah. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa maksudnya melaksanakan arahan Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kamu bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah, Allah Ta'ala akan mengajarkan kepada kamu tadi ilmu. Apabila kamu tadi mempunyai ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kamu tadi layak menjadi saksi. Barulah kita tadi dipilih dari kalangan semua makhluk manusia dan jin menjadi saksi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang berhak disembah. Jadi kemudian dinyatakan qa'iman bil qist. Itulah yang keadaan di mana keadilan tadi dilaksanakan. Jadi persoalannya, sekiranya kita tidak mencapai ilmu tersebut, maknanya sekiranya kita tidak menyaksikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang berhak disembah,
Tuhan yang menjadi tempat pergantungan kita, Tuhan yang memberi rezeki rahmat kepada kita, maka kita tidak melaksanakan al-qisd. Al-qisd maknanya keadilan. Jadi lawan kepada tidak adil ialah zalim. Jadi kezaliman diistilahkan sebagai dosa yang amat besar, kan, yang dilakukan oleh kita tanpa kita sedari. Mungkin kita rasa kita tak pernah mencuri duit orang, kan, maksudnya kita tak pernah menyakiti manusia, tidak pernah memukul manusia, dan tidak pernah memaki hamun manusia. Jadi itu ialah kezaliman sesama manusia. Tapi persoalannya sekarang, adakah kita menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sekiranya kita masih belum tergolong di dalam golongan yang menjadi saksi, yang menegakkan keadilan, yang menegakkan kebenaran, maka kita tadi dihukumkan masih lagi menzalimi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebenarnya janji kita, kan, janji kita apabila di alam roh dulu kita kata syahidna, bala syahidna, maksud kita mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang berhak disembah dan kita telah bersaksi. Jadi apabila kita datang ke dunia, hendaklah kita menunaikan janji tersebut. Dan tak ada cara, kan, untuk menunaikan janji tersebut melainkan dengan kita melakukan sebagaimana perbuatan yang dibuat oleh malaikat alaihimussalatu wassalam, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun. Jadi persoalannya, okey, itu yang secara umumnya lah yang dapat kita bincangkan tentang penyaksian tadi. Maksudnya ada satu kenyataan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kenyataan tersebut perlu kepada saksi. Okay, jadi kita dah bincang siapakah saksi ini. Saksi yang membenarkan kenyataan tersebut ialah Allah sendiri. Kemudian malaikat-malaikat dan kemudian manusia yang dikurniakan dengan ilmu dengan sebab ibadat. Jadi persoalannya, mengapakah perlu kepada saksi? Kerana sekiranya kita pergi ke mahkamah, sesuatu dakwaan ataupun sesuatu kes perlu kepada saksi sekiranya ada pihak yang tidak mengaku, sekiranya ada pihak yang tidak menerima dakwaan tersebut, sekiranya ada pihak yang mengingkari dakwaan. Jadi itulah yang berlaku sekarang. Maksudnya sekarang ni, kita membaca la ilaha illallah, kita mengakui la ilaha illallah, tapi ada dari kalangan manusia dan jin, mereka yang mengingkari kenyataan tersebut. Bagaimanakah mengingkari tadi? Ada dari kalangan manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala, kan, menyembah pokok, kan, menyembah matahari, menyembah bulan. Jadi la ilaha illallah, kenyataan tersebut diingkari oleh sebahagian manusia. Jadi disebabkan adanya pengingkaran daripada sebahagian manusia, makhluk manusia dan jin, maka ada saksi-saksi yang membenarkan bahawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi disebabkan ada manusia yang ingkar, disebabkan ada jin yang mengingkari, maka Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan saksi-saksi. Malaikat-malaikat ialah saksi kepada aku. Maksudnya manusia-manusia yang dikurniakan ilmu ialah saksi kepada aku untuk melawan tuduhan ataupun untuk melawan keingkaran kamu, wahai manusia-manusia yang degil. Dari itu faedah mengapa perlu ada saksi. Kerana ada pihak yang mengingkari. Dan pihak mengingkari tersebut sama ada mengingkari secara sarahatan, secara terang-terangan. Maksudnya kita ingkar tiada Tuhan, kan? Maksudnya alam ni tak perlu kepada Tuhan, tiada Tuhan sebenarnya. Yang mengingkari kewujudan Allah. Itu ada beberapa keadaan manusia mazhab sedemikian yang mengingkari kewujudan Tuhan. Dan ada sebahagian manusia pula, dia tidak mengingkari secara terang-terangan, tetapi dia mengingkari secara tersembunyi. Bagaimanakah kita mengingkari Allah secara tersembunyi? Ialah apabila kita menyandarkan segala-gala kepada diri kita sendiri. Sebagai contohnya, apabila kita kata, sayalah yang berjaya melakukan perkara tersebut, sayalah yang berusaha, kan, dengan sebab usaha sayalah saya mendapat kejayaan. Ini semua harta yang saya miliki ialah dengan sebab usaha saya, kecerdikan saya, kepandaian saya menguruskan perniagaan. Ini semua sijil-sijil yang saya dapat disebabkan saya rajin, berusaha, belajar, bersungguh-sungguh, periksa dan sebagainya. Jadi selagi mana kita ada keadaan tersebut, menyandarkan sesuatu perbuatan kepada diri kita, menyandarkan sesuatu kelebihan kepada diri kita, maka kita dihukumkan orang yang mengingkari secara tersembunyi. Itulah yang diistilahkan sebagai
al-kufru, kan, maksudnya menutup kebenaran. Jadi apabila kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sehingga akhir surah tersebut, ketahuilah bahawa kekufuran tersebut dibahagi kepada dua. Satu, manusia mengingkari kebenaran secara terang-terangan, maknanya mengingkari kewujudan Allah, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Yahudi dan Nasrani, mengingkari Al-Quran, mengingkari pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, mengingkari wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keingkaran yang jelas. Tetapi ada manusia yang dia tadi tidak mengingkarinya dengan lidah, kan, tetapi dia mengingkarinya di dalam dirinya. Kan, apabila dia tadi menyandarkan segala kelebihan perbuatan kepada dirinya sendiri. Jadi disebabkan ada keingkaran dari kalangan makhluk, maka Allah Ta'ala memilih siapakah yang menjadi saksi. Dan manusia yang menjadi saksi tersebutlah yang diistilahkan sebagai mati syahid. Kan, diistilahkan sebagai asyuhada, orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya manusia yang mati dalam keadaan dia menjadi saksi bahawa la ilaha illallah. Jadi itulah yang nak kita capai. Kita amat takut, kan, sekiranya kita mati dalam keadaan mengingkari la ilaha illallah. Maksudnya syaitan akan datang apabila manusia nak mati menzahirkan aku ialah Tuhan, aku ialah kecintaan kamu, akulah yang kamu cari semasa dahulu, kamu dulu semasa dulu selalu mengikut aku. Jadi dia khawatir semasa kita nak mati tadi tiada akidah tadi. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu faedah apabila Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia menyebut kepada kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya kita mengetahui kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ialah kenyataan yang benar, kan, kenyataan yang hak. Cuma permasalahannya di manakah diri kita? Adakah diri kita dari kalangan golongan yang menyaksikan, yang menjadi saksi terhadap kebenaran kenyataan tersebut? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita amat takut ialah sekiranya tergolong dalam golongan sebaliknya, golongan yang mengingkari kenyataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai perbincangan, ya, dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitab yang kita tengah baca ni, Imam Nawawi sendiri menyatakan, maksudnya setelah kita tahu kita nak menjadi saksi, kita tak mau menjadi kumpulan yang kafir, kita tak mau menjadi kumpulan yang mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan yang terakhir yang kita boleh bincangkan, apakah jalan, kan, apakah cara untuk kita tadi menyampai kepada penyaksian tersebut? Maka Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia menyebut 4 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi berkata, asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar al-karimul ghaffar. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu apabila dia menyatakan ibadat tertinggi yang dibuat oleh malaikat ialah syahid Allah, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi pun dia kata asyhadu, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita memang maklum Imam Nawawi ialah manusia yang agung, kan, manusia yang dikurniakan dengan ilmu, manusia yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sememangnya lah manusia yang menyaksikan Allah. Cuma Imam Nawawi nak mengajar kepada kita apakah jalan untuk kamu tadi dikurniakan dengan asy-syahadah, kamu tadi dikurniakan dengan kedudukan sebagai saksi terhadap kebenaran la ilaha illallah tadi. Maka Imam Nawawi mulakan dengan nama yang pertama, yang kita mula daripada hujung, ya. Maksud Imam Nawawi nama yang pertama dia sebut ialah Al-Wahid, kemudian Al-Qahar, Al-Karim, dan akhir sekali ialah Al-Ghaffar. Dan kita maklum apabila imam-imam ni dia menyusun nama-nama Allah, maka kita akan melalui nama-nama tersebut daripada hujung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana surah Fatihah yang kita baca, kita akan melalui nama Malik dahulu. Kemudian kita akan sampai kepada nama Rahim. Kemudian kita sampai kepada nama Rahman. Kemudian kita akan lalu kepada nama Rabb, baru sampai kepada lafaz Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi dia mensyarahkan kepada kita. Dia kata sebelum kamu nak sampai kepada penyaksian la ilaha illallah, kamu mesti berusaha mencapai nama Allah yang keempat yang dinyatakan ni, iaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar maknanya Maha Pengampun. Jadi itu ialah mukaddimah ataupun jalan pertama, rintangan pertama untuk kita tadi menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kena bertaubat. Maknanya kita kena memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita dah bincang sebelum ni, semua ibadat
sama ada la ilaha illallah ataupun selawat ataupun sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu ataupun membaca Quran di peringkat awal bermula daripada umur 7 tahun sampailah manusia tadi balik sampailah manusia tadi dikurniakan dengan taubat, kesemua ibadat-ibadat tersebut tiada tujuan melainkan pengampunan. Semua ibadat yang kita buat akan mendatangkan hasanat, menggugurkan dosa. Apa saja yang kita baca, berselawat kepada Nabi akan mendatangkan rahmat yang akan menghapuskan dosa. Subhanallah akan alhamdulillah akan menggugurkan 30 dosa yang kita buat. Jadi semua ibadat yang kita buat daripada kecil sampailah tahap taubat ni tiada tujuan lain melainkan pembersihan, memohon pengampunan daripada Allah. Jadi sekiranya kita dah banyak istighfar daripada 7 tahun tadi dah baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi sekiranya kita dah mula beristighfar daripada umur 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, maka kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menerima taubat. Sekiranya Allah Taala menerima taubat kita pada umur 15 tahun, maka 15 tahunlah kita mula masuk di dalam sirat mustaqim. Dan sekiranya Allah Taala menerima taubat kita pada umur 25 tahun, maka pada umur 25 lah kita masuk di dalam sirat mustaqim. Jadi pintu masuk ke dalam sirat mustaqim yang kita minta di dalam surah Fatihah, pintu masuk ni ialah Al-Ghaffar, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita banyakkanlah istighfar. Sekiranya kita sememangnya dah berada di atas jalan titian sirat mustaqim, maka kita lebih banyak lagi istighfar kerana dosa-dosa yang telah lalu. Dan sekiranya kita masih belum berada di atas titian sirat mustaqim, maka kita tadi memperbanyakkan istighfar. Dan yang paling penting sekali ialah ibu bapa mendidik anak-anaknya dengan istighfar sebagaimana dia mendidik anaknya dengan semayang. Maksudnya sekiranya kita tengok anak kita tak semayang, kita rasa amat risau. Maksudnya kita akan marah, kita akan tegur, kita akan rasa terganggu. Jadi sekiranya anak kita tak istighfar, sepatutnya lebih lagi kita rasa terganggu dan kita rasa anak tadi meninggalkan satu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekiranya kita baca dalam surah Hud, surah Hud Allah telah menceritakan Nabi diutus kepada kaum. Beberapa Nabi, 7 orang Nabi diutus kepada kaumnya. Dan Nabi-Nabi tersebut, arahannya kepada kaumnya ialah wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dia punya arahan menyembah Allah Taala, arahan yang kedua ialah istighfar, memohon ampunlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pintu masuk untuk kita tadi berjalan kepada Allah untuk sampai kepada syahadatnya. Kemudian setelah Imam Nawawi menyebut lafaz Al-Ghaffar, sebelum ni Imam Nawawi menyebut lafaz Al-Karim. Al-Karim merujuk kepada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala dengan kemurahannya memberikan kepada kita sifat-sifat yang baik, memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kefahaman, memberikan kepada kita keinginan untuk beribadat. Maksud setelah kita tadi bertaubat, maka kita perlu kepada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita boleh berterusan di dalam ibadat tersebut. Dan sekiranya kita dah duduk di dalam nama Al-Karim, Allah mengurniakan keramat. Keramat yang paling penting adalah istiqamah tadi. Maksud istiqamah dalam ibadat yang sedang kita laksanakan. Terutamanya apabila kita berzikir, yang kita ada istiqamah. Dan istiqamah dia duduk di bawah nama Al-Karim. Kerana Karim merujuk kepada keramat. Dan salah satu keramat Allah Subhanahu Wa Taala ialah al-istiqamah, itu berterusan di dalam satu ibadat. Dan apabila kita tadi berterusan di dalam sesuatu ibadat, maka akan datanglah nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qahhar. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha gagah. Dan Al-Qahhar dia merujuk kepada hijab. Maksudnya kita baca dalam kitab-kitab tasawuf atau dalam kitab hikam, Ibnu Athaillah menyatakan salah satu tanda Allah Ta'ala menzahirkan qaharnya, maksudnya menzahirkan kegagahannya, ialah apabila Allah Ta'ala menghijab dirinya dengan sesuatu yang tidak wujud bersama-samanya. Jadi lafaz Al-Qahar dia merujuk kepada hijab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas diri manusia. Hijab perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijab sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hijab ke atas zatnya yang maha agung. Jadi apabila kita tadi dah bertaubat, kemudian kita tadi dikurniakan dengan istiqamah di bawah nama Al-Karim, maka kita akan sampai kepada satu keadaan iaitu Al-Qahar. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sememangnya meletakkan hijab ke atas manusia. Jadi sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kita tadi bersungguh-sungguh beribadat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat hijab tersebut. Maksudnya lafaz Al-Qahar dia merujuk kepada Allah Ta'ala tadi membuat hijab ke atas hati kita. Tetapi dalam masa yang sama, Al-Qahhar tu juga menunjukkan kepada Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menghilangkan hijab tersebut. Jadi tuntutan kita ialah agar dibukakan hijab daripada hati kita. Apakah faedah pembukaan hijab tadi?
pembukaan hijab faedah ni ialah pada nama yang pertama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu ialah Al-Wahid. Al-Wahid bermakna keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang maha satu. Jadi yang nak dicapai ni ialah at-tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan sifat dan zatnya. Dan itulah perjalanan yang disusun oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu untuk kita tadi mencapai asyhadatu. Dimulakan dengan bertaubat kan atas nama Al-Ghaffar. Kemudian kita mohonlah agar Allah Taala mengurniakan kepada kita istiqamah, berterusan di dalam sesuatu amalan. Kemudian kita minta supaya Allah Taala Al-Qahhar, membukakan hijab yang ada di atas diri kita. Maksudnya pembukaan hijab ni adalah satu perkara yang hak, kan, satu perkara yang penting. Maksudnya kita mungkin beribadat, kan, tapi kita pun tak tahu hijab dah dibuka ke belum. Antara hijab-hijab yang ada pada diri kita ialah hijab nafsu, kan, hijab kedegilan, hijab tidak memahami ilmu agama, kan, hijab kegelapan, kerunsingan, itu semua ialah hijab yang ada di atas diri kita. Dan kesemua itu di bawah nama Al-Qahhar, kan, Allah yang maha gagah menghijab manusia daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi apabila hijab-hijab tadi telah terbuka, barulah kita sampai kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Wahid, yang diserahkan sebagai keesaan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu beberapa panduan lah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi daripada awal perenggan keduanya, iaitu lafaz Ashhadu an la ilaha illallah Al-Wahidul Qahhar Al-Karimul Ghaffar. Jadi moga-moga kita dapat panduan yang ingin ditinggalkan oleh Imam Nawawi kepada kita. Maksud Imam Nawawi inginkan kita supaya menjadi saksi terhadap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Imam Nawawi bagi tahu tiada jalan untuk menjadi saksi tersebut, melainkan kamu kena bertaubat, istiqamah, dibukakan hijab dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila terbuka hijab, baru kamu tadi melihat. Apabila kamu melihat, baru kamu sah menjadi saksi. Kerana saksi dia perlu kepada penglihatan. Kan, seseorang yang menyaksikan dengan mata kepalanya peristiwa, kemalangan ataupun apa saja perkara yang berlaku, baru dia tadi layak untuk dipilih menjadi saksi. Jadi moga-moga kita dapat kefahaman dan kita dapat ilmu dan panduan daripada baris pertama, daripada perenggan kedua nyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan insya-Allah sekiranya Allah Taala izin, nanti kita sambunglah pada tazkirah yang akan datang. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rafa'il bala wal waba' an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.